Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Melaka United menentang Seri Pahang, yang mana pada perlawanan ni keputusan seri 2 sama dicatatkan, so satu mata untuk kedua-dua pasukan. Tetapi yang menyedihkan untuk pasukan Melaka adalah apabila mereka kena comeback daripada 2-0 ke 2 sama pada perlawanan ini dalam masa hanya 4 minit sahaja, daripada minit 86 ke minit 90. Jadi itu adalah satu benda yang memang kena pasukan Melaka kaji balik, di manakah kesilapan mereka, di manakah kesalahan mereka ketika bertahan dan membiarkan Seri Pahang menjaringkan gol, 2 gol dalam masa 4 minit sahaja. Dan untuk pasukan Seri Pahang, mereka memang menunjukkan satu kualiti menyerang yang bagus dan mereka tidak berputus asa walaupun ketinggalan 2-0, lagi berapa minit nak habis game, mereka still lagi mencari peluang untuk menjaringkan gol dan hasilnya mereka berjaya untuk mendapatkan 2 gol. Walaupun pada perlawanan semalam gol pertama pasukan Melaka dari Efidayo adalah kontroversi, dikatakan offside, tetapi nak buat macam mana? Game tak boleh nak rewind, so kedua-dua pasukan kena berpuas hati dengan satu mata sahaja. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Melaka United dahulu sebab mereka tuan rumah. Jadi apa yang saya suka tentang pasukan Melaka United tak banyak, ada beberapa perkara sahaja. Yang pertama adalah tentang Adriano. Adriano pada perlawanan ni boleh dikatakan beliau bertindak dengan sangat cemerlang, mempunyai work rate yang tinggi. Kerajinan beliau di dalam padang telah membantu bahagian hadapan pasukan Melaka dengan sangat bagus. Dan kena faham, dalam perlawanan ni Adriano boleh dikatakan diberikan peranan free role ataupun bergerak bebas sebagai attacking midfielder untuk pasukan Melaka, yang mana kita boleh tengok jika Melaka menggunakan bahagian kanan bagi melakukan serangan untuk menyerang pasukan Seri Pahang, maka Adriano akan berada di bahagian kanan untuk memberi support kepada Emmanuel Oti dan juga Wan Amirul Afiq. Dan sekiranya Melaka menyerang pasukan Seri Pahang di bahagian tengah, maka Adriano akan menjadi orang di bahagian tengah yang merencanakan serangan tersebut untuk link up ataupun open game kepada Efidayo ataupun untuk melakukan switch play ke bahagian kanan ataupun kiri. Dan sekiranya Melaka melakukan serangan di bahagian kiri, maka Adriano akan berada di bahagian kiri untuk memberi support kepada Wan Zaharul Nizam dan juga Syazwan Andik. Jadi memang peranan Adriano ni di bahagian serangan memang sangat bagus. Dia dijadikan sebagai link up ataupun connector untuk pasukan Melaka daripada bahagian tengah ke bahagian serangan, dan juga menjadi orang yang akan melakukan switch play daripada satu bahagian ke satu bahagian. Jadi memang Adriano menunjukkan satu corak permainan yang sangat cemerlang dan beliau berjaya menjaringkan satu gol yang stunning pada perlawanan semalam. Memang sangat-sangat deserve lah untuk dia kan, yang mana menunjukkan satu momentum yang bagus dan juga performance yang bagus pada perlawanan semalam. Jadi saya sukalah tentang peranan yang diberikan kepada Adriano untuk bergerak bebas dan menjadi connector kepada pasukan Melaka di bahagian tengah dan menjadi playmaker untuk pasukan Melaka United pada perlawanan semalam. Itu yang pertama yang saya suka. Yang kedua yang saya suka tentang pasukan Melaka ni adalah mengenai mereka punya fullback, iaitu gandingan Syazwan Andik di kiri dan juga Wan Amirul Afiq di kanan, yang mana boleh kita katakan kedua-dua right back dan juga left back pasukan Melaka ni mereka mempunyai typical gameplay yang ofensif. Bermaksud kedua-dua pemain ini mampu untuk bergerak bagi membantu bahagian serangan dengan overlap yang mereka lakukan. Jadi kita boleh tengok pada perlawanan ni, sekiranya di bahagian kanan untuk Wan Amirul Afiq, beliau akan naik dengan membuat overlapping ataupun bertindak untuk menggantikan tempat OT di bahagian wide area. Sebab apa? Sebab OT selalunya apabila menyerang, beliau akan lebih suka untuk masuk ke tengah dan menjadi tambahan player bagi backup kepada Efidayo. Jadi di bahagian wide area ni, Wan Amirul Afiq lah yang bertindak dengan melakukan overlap ataupun ganti tempat OT. So bila Melaka serang belah kanan, maka OT akan sentiasa masuk ke tengah dan Amirul akan bertindak untuk buat overlapping, dan beliau lah yang akan bertindak untuk melakukan crossing ke dalam ataupun cutback dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan Wan Amirul Afiq adalah typical player yang memang sangat ofensif, dan daripada segi defense shape pun beliau bagus. So beliau banyaklah bantu OT untuk OT lebih bergerak bebas masuk ke tengah ataupun bantu untuk buat overlap ataupun underlap. So Wan Amirul Afiq di bahagian kanan, typical gameplay dia macam tu. So memang dia ada kelebihan daripada segi crossing dan sebagainya. So crossing dia memang tepat selalunya. Tetapi semalam crossing-crossing yang dilakukan agak tidak berapa menjadi, tetapi itu tidak menidakkan yang beliau adalah seorang player yang bagus. Manakala untuk Syazwan Andik pula, dia adalah typical memang left back punya typical
typical lah, yang mana beliau akan buat overlapping, yang mana kita boleh tengok gerakan-gerakan yang dilakukan di bahagian kiri. Memang Syazwan Andik akan bagi supporting play dengan buat overlap di bahagian kiri untuk membantu bahagian winger yang diketuai oleh Wan Zaharul Nizam lah. Dan hasilnya kita boleh tengok Syazwan Andik berjaya assist satu kepada Ifeh Dayo hasil overlap yang dilakukan. So bahagian kanan dan juga kiri pasukan Melaka untuk fullback ni memang hidup pada perlawanan semalam. So mereka memang sering memberi support kepada bahagian serangan dengan buat overlap serta crossing ke dalam kotak penalti. Itu yang kedua. Yang ketiga boleh saya katakan OT dan juga Wan Zaharul Nizam di bahagian winger juga bertindak dengan sangat cemerlang, yang mana mereka juga banyak involve dengan serangan-serangan bagi membantu Adriano dan sebagainya. Jadi mereka berdua pun patut dipujilah. Untuk bahagian tengah, Fadil Idris dan juga Hasbullah bertindak untuk meneutralkan bahagian tengah dengan sangat baik dalam 80 minit, yang mana mereka berjaya untuk memastikan yang gerakan-gerakan berbahaya daripada pasukan Seri Pahang berjaya untuk dihalang dan berjaya untuk diganggu. Tambah tu Fadil Idris yang selalu buat ajar-ajar kotak kan, tackle-tackle dia berbahaya dan sebagainya. So saya sukalah dua double ataupun sistem double pivot daripada pasukan Melaka ni. So mereka memang berjaya untuk menjalankan sistem double pivot yang bagus dalam 80 minit yang pertama, dan mereka pun ada pertukaran-pertukaran yang berlaku kan. Jadi itu yang saya suka untuk pasukan Melaka. Jadi secara overallnya bagi saya pasukan Melaka semalam mereka boleh skor lebih daripada 2 gol, tetapi sayanglah ada beberapa kelemahan yang mereka perlu perbaiki. Yang pertama, kelemahan ataupun kekurangan pasukan Melaka pada perlawanan semalam adalah bagi saya adalah pertukaran. Yang mana pertukaran yang dilakukan Coach Asri Ninggal, nampaknya pemain-pemain baru yang masuk ke dalam padang pada ketika itu lambat untuk settle down dan mereka lambat untuk serasikan diri. So mereka terpaksa alpa apabila pertukaran yang dilakukan tidak memberi impak yang positif, terutamanya di bahagian pertahanan dan juga tengah, kecuali kemasukan Syukri Baharun sahaja yang boleh dikatakan memberi impak yang positif sedikit di bahagian serangan. Tetapi selebihnya pertukaran yang berlaku di bahagian pertahanan tidak memberi apa-apa impak yang positif dan mereka terpaksa alpa dengan kebobolan 2 gol pada perlawanan semalam. Itu yang pertama, kelemahan yang dilakukan apabila pemain yang diganti lambat untuk settle down dan lambat untuk panaskan diri, dan mereka pun terpaksa untuk kena 2 sama. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan adalah tentang kelemahan daripada goalkeeper mereka sendiri, iaitu Brian C. Yang mana Brian C untuk gol pertama beliau keluar untuk challenge bola tersebut ataupun untuk tumbuk bola tersebut, tetapi beliau gagal untuk mendapatkan bola tersebut. Jadi sepanjang game Brian C dah bertindak dengan cemerlang, save berapa kali, tetapi disebabkan kesilapan beliau sendiri, beliau telah menghadiahkan 1 gol kepada Seri Pahang melalui David Rowley. Itu bukanlah kelemahan ataupun itu bukanlah kesilapan yang pertama kali dilakukan oleh Brian C sebenarnya. Sebab apa? Sebab sebelum ni pun ada beberapa perlawanan Brian C diturunkan dan Melaka dibolosi. Brian C membuat kesilapan yang sama. Apabila keluar, beliau gagal untuk mendapatkan bola. Jadi untuk Brian C, setiap kali beliau nak keluar, beliau perlu pastikan yang beliau boleh challenge bola tersebut ataupun ambil bola tersebut ataupun tumbuk bola tersebut. Sebab dalam perlawanan semalam, dalam situasi yang berlaku untuk gol pasukan Seri Pahang itu bukanlah situasi yang pertama kali berlaku dalam perlawanan tersebut, and yang mana dalam perlawanan tersebut juga ada Brian C cuba keluar tetapi beliau gagal juga untuk dapatkan bola. So boleh dikatakan Brian C punya kelemahan yang itulah, yang mana beliau perlu lebih efisien apabila keluar untuk challenge board. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang hilang fokus dan juga boleh dikatakan pertahanan pasukan Melaka hilang fokus pada 4 minit yang terakhir. Mereka terpaksa alpa. Gol yang mudah dilakukan oleh pasukan Seri Pahang. Untuk gol yang kedua memang tak ada siapa challenge, tak ada siapa yang marking, memang ball watching. So terpaksa terima hakikat. Jadi secara rumusannya untuk Melaka, mereka terpaksa terima hakikat yang mereka hilang fokus dan mereka buat kesilapan mudah untuk membenarkan Seri Pahang comeback pada perlawanan semalam. Okey, itu untuk Melaka. Kita masuk untuk Seri Pahang pula. Untuk Seri Pahang, apa yang boleh saya puji pada perlawanan ni adalah gerakan-gerakan mereka di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Iaitu kita boleh tengok memang typical gameplay untuk pasukan Seri Pahang lah. Yang mana mereka akan menggunakan attacking mereka, iaitu Manuel Hidalgo dan juga Bakiuddin di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Mereka berjaya untuk bermain di bahagian wide area dengan baik. Cumanya pada perlawanan ni Bakiuddin dan juga Hidalgo sebenarnya gagal untuk mencari striker mereka, iaitu Steven Rodriguez dan juga Malik Ma'rif, yang dikawal ketat oleh dua pertahanan pasukan
pasukan Melaka. Jadi boleh dikatakan itu antara punca lah kenapa Seri Pahang dalam 85 minit tu mereka gagal untuk men-create ataupun mencipta beberapa gerakan berbahaya akibat daripada marking yang bagus daripada pertahanan Melaka dalam tidak memberikan ruang kepada Malik Ma'arif dan juga Steven berada dalam kedudukan yang selesa untuk menerima umpanan-umpanan daripada winger ni. So Hidalgo dan juga Bakiuddin ni dah bermain di bahagian wide area dengan baik. Mereka boleh penetrate, boleh create movement dan sebagainya, tetapi mereka tak boleh nak cari bahagian attacking tu dengan bagus. Itu yang menjadi punca kenapa bahagian serangan pasukan Seri Pahang tak berapa menjadi dalam 84 minit yang pertama. So kita boleh tengok apabila masuk dalam minit 84 tu, pasukan Seri Pahang still lagi guna corak yang sama, cuma kali ni defend pasukan Melaka lebih, orang kata apa, mudah buat kesilapan dan mereka terpaksa mereka dihukum dengan kesilapan tersebut dengan mudahnya apabila hantaran-hantaran yang dilakukan mula untuk menjumpai pemain-pemain yang ditarget dalam kotak penalti. So yang tu yang saya suka lah tentang pasukan Seri Pahang yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang adalah mengenai mereka punya bahagian tengah. Macam saya cakap, Kevin Ingriso dan juga Azam Aziz adalah dua midfield yang bagus. Ingriso sebagai holding midfielder, beliau lebih kepada balancing ataupun menstabilkan bahagian tengah pasukan Seri Pahang. Ketika menyerang, beliau bantu involve untuk membiarkan Azam Aziz lebih offense ataupun beliau sendiri yang bertindak untuk menjadi playmaker. Tetapi ketika bertahan, beliau juga akan membantu bahagian pertahanan. So benda tu sangat bagus, yang mana beliau berjaya menstabilkan dan juga menyutralkan bahagian tengah pasukan Seri Pahang ketika menyerang dan juga ketika bertahan. Dan yang terakhir yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang ni adalah goalkeeper mereka lah, Samasa. Yang mana kita boleh tengok, macam saya cakap, Melaka boleh katakan mereka attack dah bagus guna Zahrul Nizam, Adriano dan juga Oti. Tetapi yang menjadi pujian adalah kepada Samasa, yang mana Samasa pada perlawanan ni berjaya untuk keluar dan juga berjaya untuk halang hantaran-hantaran lintang ataupun cutback yang dilakukan, yang mana apabila pemain-pemain Melaka cuba melakukan hantaran ke jalan kotak penalti, beliau akan cepat untuk lonjakkan badan untuk tangkap bola tu dan sebagainya. So dengan kehadiran Samasa juga menyebabkan bahagian Melaka punya attacking tak beberapa menjadi. Jadi itu yang saya suka. Dan yang paling penting tentang spirit lah, yang mana kemasukan player di bahagian serangan telah memberikan numbers of player di bahagian hadapan untuk menyerang pasukan Melaka, dan mereka punya semangat dan akhirnya berjaya menyamakan kedudukan. So memang deserve lah kedua-dua pasukan seri satu sama. Satu tim buat kesilapan, satu tim tak pernah berputus asa. So seri dua sama deserve lah. Itu je ulasan saya. Assalamualaikum.